Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jauhkan sikit kamera. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Dan juga blog saya drzubaidi.com, rakan-rakan Facebook saya, rakan-rakan grup WhatsApp sihat saya, rakan-rakan yang jauh dan dekat. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa ni. Kita akan bersiaran atau berkongsi selama lebih kurang 45 minit berkaitan dengan tajuk yang agak menarik ni, iaitu makan minyak baik untuk jantung. Jadi sebelum tu kita ucapkanlah kepada rakan-rakan yang dah berada di laman sosial Mandung, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sarina Khairuddin, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Puan Ran Ibrahim, Waalaikumsalam. Macam mana keadaan di sana Puan Ran? Selalunya internet tak bagus ke hari ni, insya-Allah Wan Wahairan, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih. Cok Cik, Waalaikumsalam. Selamat malam bosku. Amy Olivaus, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Haji Abdul Aziz, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Apa lagi? Amy Olivaus pun kata KL okey, Puan Ran pun kata Puan okey. Okey, jadi hari ni kita nak bercerita sikitlah yang mana menjadi keraguan kita. Dulu saya mula-mula jadi doktor ni pun bila dengan minyak tu, perasaan kita fikir tentang apa? Kolesterol kan. Minyak je kolesterol. Jadi kita takut kolesterol pula. Kita tak tahu ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Yang tahu minyak ni menyebabkan peningkatan kolesterol. Kolesterol pula menyebabkan subatan pada saluran darah, terutamanya pada jantung, menyebabkan serangan sakit jantung. Begitulah pengetahuan kita sebelum ni kan. Jadi kita nak perbetulkanlah berkaitan dengan minyak, yang mana minyak ni sebenarnya ada minyak-minyak yang bagus untuk jantung kita. Cuba kita tengok sekali kita punya slide pertama kita. Okey, boleh? Okey, saya tengok sekali lagi. Okey, minyak kita tengok minyak. Pertama sekali kita nak tengoklah apa yang dikatakan minyak ni. Minyak ni sebenarnya kenapa dia penting dalam tubuh kita. Jangan cakap orang saya tak nak makan minyak ataupun orang takut sangat kolesterol, sebab minyak ni walaupun dia menyumbangkan daripada kolesterol, kena faham bahawa kolesterol kita ni dia ada julat dia. Dia tak boleh terlalu tinggi dan tak boleh terlalu rendah. Jadi kita tak boleh nak dapatkan kolesterol tu menjadi kosong. Ada orang tu bersungguh-sungguh nak dapatkan serendah yang mungkin, tak boleh puan, berbahaya. Sebab kalau kita tengok lemak tu atau lipid ni dia ada terbagi kepada 3 yang kita panggil fat, sterol dan juga fosfolipid. Fat ni adalah triglyceride, bahasa mudahnya triglyceride. Dia akan menyimpan, selalunya dia akan menyimpan pada hati kita. Sebab tu kadang-kadang kita dapat fatty liver. Dia punya punca dia tu adalah triglyceride.
dia disimpan, dia juga di bawah lapisan kulit kita yang kita panggil dia apa? Yang kita panggil subcutaneous fat, yang ni akan menghasilkan tenaga. Jadi triglyceride ni sebenarnya ada simpanan tubuh kita. Kalau kita dalam kebuluran, andai katalah kita tak makan berminggu-minggu, cuma fat kita akan dibakar, akan menjadi tenaga. Kemudian sterol, dalam kes sebagai contoh tumbuh-tumbuhan, kalau katakan minyak daripada tumbuh-tumbuhan, kita panggil phytosterol. Dia juga menyumbangkan kolesterol. Tetapi kena faham bahawa kolesterol ni dia sangat penting juga sebab dia akan membuat kita panggil sel membran ataupun selaput sel. Dia membuat nerve sheath ataupun selaput saraf. Sebab tu orang yang mengalami masalah saraf kadang-kadang tangan dia kebas, tangan dia menyucuk-nyucuk. Itu berkemungkinan dia mengalami masalah, antaranya ialah dia punya nerve sheath dia ataupun dia punya lapisan saraf dia sudah terjejas. Kemudian kolesterol juga dia akan menyebabkan, dia akan membuat bile. Apa dia bile? Bile adalah cecair hempedu. Jadi orang yang tak cukup kolesterol, dia tak cukup hempedu. Dia tak cukup cecair hempedu. Cecair hempedu dikeluarkan daripada pundi hempedu masuk ke dalam, disimpan dalam pundi hempedu, dikeluarkan daripada hati, simpan di pundi hempedu. Bila kita makan benda-benda yang berminyak, dia keluarkan, tujuan dia untuk menghancurkan atau memecahkan molekul-molekul besar lemak menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Kemudian diserapkan atau dipecah lagi oleh lipase, enzim di dalam kita punya usus untuk penyerapan kolesterol dan sebagainya. Jadi penting juga ni. Sebab tu bagi orang yang terlalu tinggi kolesterol, apabila berada di dalam pundi hempedu, dia menyebabkan batu. Jadi cara nak mengurangkan batu ni macam mana? Sebab apa? Sebab terlalu lama simpan sangat pundi cecair hempedu di dalam pundi ni, dia akan menyebabkan batu. Jadi dia tak boleh simpan lama, dia kena keluar. Jadi cara dia ialah kita ambil minyak dalam makanan sikit, dia akan keluar. Jadi dia tak terlalu lama di dalam pundi hempedu. Boleh faham Kita makan minyak, dikeluarkan, jadi dia tidak simpan lama, dia tak mendak, jadi dia dapat mengurangkan atau mencegah pembentukan batu dalam empedu. Itulah satu cara. Sebab tu kerana kita galakkan makan minyak zaitun. Sebab apa? Bila kita ambil minyak zaitun, empedu dikeluarkan, dia akan kosong. Dia akan kembali penuh semula. Sama juga macam air kencing kita kan. Macam mana nak mengelakkan batu dalam pundi kencing kita ataupun ginjal kita, cara dia kita minum air banyak. Jadi bila pundi penuh, dia akan mengeluarkan air kencing. Dengan ini pemendakan batu tu dapat dielakkan. Okey, apa lagi kolesterol dia akan meningkatkan hormon, terutama sexual hormon, estrogen, progesteron dan juga testosteron. Yang ni ada penting bagi tubuh kita. Sebab tu lelaki, sebagai contoh dia mengalami apa kita panggil andropause, testosteron dia rendah. Nanti perut dia akan ke depan, akan boroi, dia ada gynecomastia, dia ada payudara pada diri seorang lelaki. Lepas tu dia tak ada mood, dia cepat letih dan sebagainya. Sebab tu kolesterol pun penting juga, tetapi jangan terlalu tinggi. Selain itu pembentukan vitamin D. Bila kita berjemur di tengah cahaya matahari, kolesterol yang berada di bawah lapisan kulit kita, dia akan membentuk vitamin D. Ini saya ringkaslah saya cakap. Pentingnya kolesterol tu. Kalau tak ada kolesterol, macam mana nak bentuk vitamin D? Kemudian lemak juga, dia ada satu lagi bahagian yang kita sebut sebagai fosfolipid. Yang ini selalunya dia akan membentuk sel membran dan juga lecithin. Lecithin ni bagus untuk BMR kita. Basal metabolic rate kita akan meningkat. Okey, seterusnya kita tengok rakan-rakan kita insya-Allah hari ni. Tengok siapa lagi berada. Azwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fazil Jaafar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fakri Husin, Waalaikumsalam. Ran Ibrahim, sik biasalah time elok lah, time nak hilang. Biasalah puan ini kena minta menteri turun padang ni, tengok wifi, kuatkan wifi, anak-anak nak belajar pun senang. Fuziah Jaafar, Waalaikumsalam. Doktor, minyak zaitun boleh bagus tak untuk orang yang ada tekanan darah rendah? Untuk yang tekanan darah rendah ni dah boleh
dah boleh berhentilah minyak zaitun ni, sebab minyak zaitun ni bersifat menurunkan tekanan darah. Kalau dah ada tu, boleh kurangkan dos ataupun tukar yang tidak terlalu kuat. Sebab contohnya kita ada Olivi, kita boleh ambil PMZ contoh. Okey, Azlin bin Haji Dahlan, Waalaikumsalam. Ainul Akmal, Waalaikumsalam. Alan Ibrahim, okey, baik. Hopefully adalah line ni. Nur Razak Maknum, Waalaikumsalam. Susrianti, Waalaikumsalam. Okey, seterusnya kita tengok kepada slide yang kedua. Okey, slide kedua. Apa beza lemak dan juga minyak ni? Kadang-kadang orang cakap minyak, lemak, kita kena tahulah apa beza dia. Pertamanya lemak ataupun kita panggil fat. Dia sebenarnya selalunya adalah daripada haiwan. Sebab tu kita ada G kan. Kita nak masak G kita ada G tu adalah lemak daripada lembu kan selalunya. Kita masak untuk mendapatkan aroma, masak buat apa selalunya. Masak nasi minyak contoh kan, kita gunakan G. Yang itu daripada lemak. Sementara minyak ni selalunya daripada tumbuh-tumbuhan. Kemudian fatty acid dia. Yang ini kalau fat ni selalu kebanyakannya saturated, lemak tepung. Sementara minyak ni unsaturated, lemak tidak tepung. Jadi sebab tu kita kena ambil minyak daripada tumbuh-tumbuhan dia sebab unsaturated. Bonding dia, no double bonding. Ataupun yang minyak adalah ada double bonding. Yang ini yang menunjukkan dia adalah saturated ataupun tidak saturated. Dalam suhu bilik, lemak dia berbentuk solid, dia berbentuk pepejal. Sementara liquid ni dalam bentuk cecair. Sebab tu apabila, tuan-tuan fikir, sesuatu yang bentuk cecair, liquid ni, bentuk minyak ni, apabila kita tukarkan keadaan dia menjadi solid atau pepejal, yang ini sudah menjadi trans fat. Maksud dia, sebab contoh kita ada minyak zaitun. Minyak zaitun, kita buat proses supaya dia menjadi, daripada minyak menjadi solid. Macam margarine. Walaupun dia daripada minyak zaitun, dia adalah, kita panggil dia trans fat. Kena faham tu. Jadi walaupun dia bagus minyak zaitun, tetapi dah ditukar, dia dah jadi trans fat. Jadi trans fat nanti kita tahu apa dia trans fat. Kemudian melting point, maksud dia apa? Maksud dia tahap cair dia yang terlalu tinggi bagus. Satu lagi ialah oil dia lebih rendah sedikit. Okey, seterusnya kita tengok lagi rakan-rakan kita yang ada sini. Saya minta maaf jika saya tidak membaca. Puan Azlin tadi Puan Azlin, Waalaikumsalam. Ainul Akmal, Waalaikumsalam. Dan Ibrahim. Okey, baik, terima kasih. Nur Razak Maknum, Waalaikumsalam. Susrianti, Waalaikumsalam. Nusya Wan Yusof, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Halimah Abdullah, Waalaikumsalam. Naziha, okey, minyak zaitun omega 3 bagus tak untuk minyak ikan? Bagus tak untuk jantung? Sangat bagus. Nanti saya akan terangkan. Okey, seterusnya kita pergi jenis-jenis lemak. Tuan-tuan kena tahu apabila kita sebut lemak saja, kita merujuk kepada fatty acid, dia ada dua. Dia ada tiga sebenarnya. Pertama sekali ialah yang kita panggil saturated fat. Saturated fatty acid ataupun saturated fat. Satu lagi yang kita sebut sebagai, yang itu kita panggil lemak tepu. Satu lagi kita panggil sebagai unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid adalah lemak tidak tepu. Lemak tidak tepu ni dia terbahagi kedua. Satu yang kita sebut sebagai monounsaturated, satu lagi polyunsaturated. Jadi kena faham, lemak tidak tepu ni ada dua jenis. Pertama sekali yang kita sebut sebagai mono, yang satu lagi poli. Apa maksud mono dan poli? Mono maksud dia satu, merujuk kepada double bonding. Double bonding tu yang mengikat dia tu double bonding hanya satu saja. Sementara polyunsaturated dia banyak. Dia banyak. Okey. Itu dia punya. Jadi kalau kita sebut sebagai lemak ni atau minyak ni merujuk kepada fatty acid, dia ada lebih kurang ada 4 lah. Saturated, satu lagi monounsaturated, satu polyunsaturated, satu lagi trans fat. Okey, seterusnya. Trans fat ni adalah lemak yang melalui proses hydrogenation. Maksud dia apa? Maksud dia dibuat oleh manusia. Yang lain tu dah ada di dunia ni secara semula jadi. Memang dah awal lah, daripada binatang, saturated, daripada tumbuh-tumbuhan,
unsaturated sama ada poly ataupun mono. Satu lagi trans fat. Trans fat ni adalah apabila dia mengalami proses dalam penghilangan lah atau proses pembuatan. Jadi kalau tuan-tuan tengok ini merujuk ini tak perlu faham, saya hanya sebut hanya menyebut saja, iaitu sebagai contoh kita ada palmitic acid, adalah saturated fat daripada apa? Minyak sawit. Kalau minyak sawit tu kebanyakannya palmitic acid. Stearic acid yang ini daripada haiwan, dia saturated fat juga. Kalau minyak zaitun selalunya banyak dalam tu adalah oleic acid. Kalau linoleic acid dia polyunsaturated, yang itu daripada safflower, ataupun dia ada linolenic acid, yang ini daripada soya bean. Kalau kita tengok nak tahu hantar makmal sama ada ni betul-betul soya bean ke tak. Jadi kita hantar makmal, kita akan tengok ada linoleic acid dalam tu yang lebih banyak. Jadi kita kata ini daripada minyak soya. Kalau kita hantar tengok banyak dalam tu adalah palmitic acid, yang ini adalah minyak sawit. Jadi itulah cara untuk kita membezakan antara satu sama lain daripada kajian daripada lab. Kita ada arachidonic acid, yang ini polyunsaturated. Yang ini pun daripada daging dan juga daripada tenusu, produk tenusu. Kita ada isosapentaenoic acid, yang ini polyunsaturated, dia adalah minyak ikan. Dan docosahexaenoic acid adalah minyak ikan. Jadi minyak ikan ni dia ada dua bahan yang penting, iaitu DHA ataupun EPA. Tu yang kita panggil tu eicosapentaenoic acid dan juga docosahexaenoic acid. Dua-dua penting ni. Sebab tu kalau kita nak tunjuk omega 3, dia ada tiga benda tu. Dia ada EPA, DHA dan satu lagi ALA. Tapi yang penting dua tu. DHA dan EPA. Yang itu yang membentuk sebahagian besar omega 3. Yang ni sangat penting. Yang ni adalah essential fatty acid. Maksud dia apa? Essential materi yang sangat kita perlukan dalam tubuh kita. Okay. Seterusnya. Slide yang seterusnya. Okay. Kita tengok rakan-rakan kita lagi, insyaAllah. Saya minta maaf kalau saya tak membaca dan saya pun, okay. Kita dah ada Nusyawan Yusof tadi, Waalaikumsalam. Halimah Abdullah, Waalaikumsalam. Naziha, Waalaikumsalam. Ni saya dah sebut tadi, nanti saya akan sebut lagi. Songkok Sengit, Waalaikumsalam. Puan Raja ni daripada Putrajaya, Cyberjaya. Nak dapat produk oleh host daripada Putrajaya, boleh kontak Puan Noraini. Jadi boleh ni, Puan Raja boleh bagi nombor nanti supaya mereka boleh cari kat situ. Norahmi Idris, saya kurang vitamin D dalam badan sekarang. Perlukah saya gandakan pengambilan minyak zaitun? Dia memang ada vitamin D, tetapi dia tidaklah terlalu banyak. Dia ada, kita panggil dia sebagai food dose. Maksudnya makanan yang kita makan ni memang ada sikit lah. Dia tak terlalu banyak. Jadi untuk meningkatkan dia boleh, tapi dia ambil masa. Ambil minyak zaitun, ambil telur sikit, lepas tu ambil daging-daging. Dia akan membantulah, tetapi dia perlahan. Kalau nak cepat, puan kena berjemur ataupun puan boleh mengambil suplemen vitamin D. Itu dua cara yang cepatlah. Okey, kita tengok kesan fatty acid kepada kolesterol. Sebab tu mengapa perlu? Kita ada essential fatty acid, kita ada apa lagi? Kita ada unsaturated, saturated dan trans fat. Essential fatty acid ni omega 3 dan omega 6 lah yang disebut tadi tu. Sangat bagus untuk jantung kita. Saya menjawab soalan yang diberikan tadi. Okey, untuk unsaturated acid, kena ingat yang ni dia akan menurunkan LDL dan dia menaikkan HDL. Yang ini untuk unsaturated fatty acid. Dia bagus sebab apa? Dia menurunkan LDL, yang itu yang kita nak, dan meningkatkan HDL. Unsaturated fatty acid, sama ada dia mono ataupun dia poly. Bagus kita ambil ni. Makanan-makanan yang mengandungi mono atau polyunsaturated ni, dia akan meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. Kalau tuan-tuan ada report kolesterol tu, tengok. Tinggi tak LDL dan HDL dia? Kita nak HDL tinggi, LDL kita nak rendah. Kenapa? Nanti saya akan terangkan.
Saturated dia akan meningkatkan HDL dan juga dia meningkatkan LDL. Kalau kita makan daging, dua-dua dia akan meningkatkan. Jadi tak bagus sangatlah sebab LDL pun dia akan naik. Kemudian kita ada lagi trans fat. Trans fat ni dia berlawanan dengan unsaturated. Dia akan meningkatkan LDL dan menurunkan HDL. Memang tak bagus. Kita seterusnya. Jadi kita dah faham tadi. Dia ada saturated fatty acid, bagus, tetapi tak boleh makan banyak sebab dia meningkatkan juga LDL. Dia ada kita ada unsaturated fatty acid, bagus sebab dia akan meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. Dan kita ada trans fat yang mana dia akan terbalikkan, dia akan meningkatkan LDL dan menurunkan HDL. Jadi makanan yang mengandungi monounsaturated dan juga polyunsaturated, terutamanya omega 3, yang kita sebut sebagai good fat, lemak yang bagus, lemak yang sihat, avocado, salmon, apa lagi, almond, walnut, ini semua kekacang lah. Flaxseed, olive oil can have lower triglyceride level and decrease inflammation. Dia akan menurunkan keradangan dan juga dia akan menurunkan triglyceride dan menurunkan juga LDL, selain daripada itu meningkatkan HDL. Jadi dia baguslah untuk jantung. Not so good fat, yang ni lemak-lemak, lemak haiwan terutamanya, daging merah, tenusu, keju bagus tetapi dia juga berlekat. Bagi orang yang ada kolesterol tinggi, saya tak mencadangkanlah. Boleh ambil sikit tetapi tak boleh ambil banyak sebab dia juga akan meningkatkan LDL selain daripada meningkatkan HDL. Dia apa contoh dia? Full fat dairy product, fatty animal protein. Dia akan meningkatkan sakit jantung dan juga kolesterol. Kadang-kadang dia juga menyebabkan masalah kolon lah, terutamanya daging merah yang dibakar. Kita makan burger contoh, kita makan sate terlalu banyak. Maksudnya terlalu banyak bukan makan sehari, kita makan berhari-hari. Sate aja, yang itu pun tak bagus. Boleh ambil tetapi kita mungkin ambil dia dalam kuantiti yang sederhana. Kemudian really bad fat. Yang ni yang kita sebut sebagai trans fat. Apa dia? Yang inilah kita panggil fight food, package chip, candy. Yang ini semua adalah contoh-contoh ada kat situ. Yang ini kita sebut sebagai makanan berproses, menyebabkan LDL meningkat dan HDL menurun. Okay. Seterusnya. Okay, kita tengok lagi rakan-rakan kita yang mungkin berada di sini. Norahmi Idris, saya kurang vitamin D. Saya dah cakap tadi. Okey, saya kurang vitamin dalam badan sekarang, perlukah saya gandakan pengambilan? Saya dah sebut tadi, boleh menggandakan tetapi kalau kita ambil banyak sangat minyak ni, dia masalahnya kadang-kadang bila kita berak tu dia ada macam minyak kan. Yang itu menunjukkan tahap maksimum yang kita sesuai untuk kita makan. Setengah orang tu ambil satu, dia tak ada najis berminyak. Makan dua baru najis berminyak. Maksud dia hanya sesuai makan satu sudu saja. Ada orang makan sampai 10, tak ada berminyak pun. Masuk yang ke-11 baru ada minyak. Maksud dia sesuai ambil, dia boleh ambil single 10 sudu. Itu kena faham tu. Tetapi walau mana pun, AHA ataupun American Heart Association mencadangkan pengambilan minyak ni, minyak yang bagus ni adalah 10% daripada total keperluan tubuh kita. Kalori dalam tubuh kita 10% saja. Jadi kalau ambil katakan 2, 4, 6 tu dah mencukupi. Tak payah terlalu banyak. Rawzah Mansur Jaluluddin, berjemur bawah. Okey, bagus tu. Dia meningkatkan vitamin D. Mas Jan Mahmud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan Mahairan, doktor, bacaan hati saya tinggi 40. Bacaan hati yang mana satu tu Dia ada banyak dia punya enzim tu. Elok tak minum minyak zaitun dan habatus sauda? Yang memang bagus. Dia akan mengurangkan fatty liver. Susrianti Syamsis, saya ejen Olive House. Okey, di mana ni? Di Selayang. Boleh mencari puan Susrianti. Wan Mahairan, 15/12/2001 kena ambil darah.
Bagaimana cara hendak menurunkan? 2001 tahu berapa lama tuan ni? 20 tahun yang lepas. Bagaimana hendak menurunkan supaya minum banyak air, okey tak doktor, untuk turunkan bacaan hati? 2001 ni dah 20 tahun yang lepas puan Waalaikumsalam. Hasuria Hashim. Saya dah minum minyak zaitun olive oil 8 botol, alhamdulillah, pagi dan malam minum. Alhamdulillah, bagus insya-Allah. Muhammad Saripudin Musa, Waalaikumsalam. Rafiza Razlan, ejen di Langkawi ada tak? Ni dia bertanya, di Langkawi ada ejen tak Okey, seterusnya kita tengok kepada slide yang seterusnya. Apa dia fungsi LDL dan HDL? Tadi saya cakap kita kena naikkan HDL dan kita kena turunkan LDL. Kenapa? Kenapa dia? Sebab apa? Sebab HDL ni dia sebenarnya bukannya kolesterol jahat perempuan atau kolesterol baik. HDL ni adalah lipoprotein yang mana dia akan mengambil banyak tujuan dia high density lipoprotein. Tujuan dia apa? Tujuan dia akan mengambil kolesterol yang berada dalam salur darah itu utamanya dan juga sel terutama dalam salur darah masuk ke dalam hati. Dia simpan. Daripada situ dia akan menjadikan dia sebagai bile salt ataupun cecair hempedu. Jadi tujuan dia menyimpan kolesterol yang ada dalam tubuh kita ni, yang mungkin ada dalam salur darah, mungkin ada dalam sel. Tujuan dia supaya simpan dalam hati. Sebab tu bagus tak? Memang bagus, sebab bila dia dah disimpan dalam hati, total kolesterol tu akan menurun. Boleh faham Dia akan menurun sebab HDL dah banyak, semua simpan dalam hati. Kalau banyak, dia akan tukar menjadi bile ataupun tukar menjadi cecair hempedu. Bila kita makan minyak berlemak, cecair hempedu akan keluar lagi. Dia akan circulation dia macam itu. Sementara LDL pula, apabila terlalu banyak, dia akan mengeluarkan lemak atau kolesterol daripada hati, liver, ke dalam salur darah ataupun ke dalam sel membran. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk membuat sel membran, tujuan untuk buat vitamin, membuat hormon. Tetapi kalau dah terlalu banyak, dia boleh memendakkan di situ. Jadi sebab tu kita perlukan HDL dan kita kurangkan LDL. Seterusnya. Kita pergi kepada makanan-makanan yang meningkatkan HDL. Dah keluar slide belum? Okey, dah ada Okey, antara makanannya minyak zaitun, avokado, minyak ikan berminyak, terutamanya salmon lah. Kalau kat Malaysia ni kita ada macam-macam minyak ikan yang terutamanya daripada lautan dalam, itu paling bagus sekali Lepas tu kita ada nuts, macam-macam nut kita ada Kita ada vegetable yang berwarna hijau, kita ada whole grain kita ada fruits, kita ada apa lagi? Kita ada garlic. Sebab tu kalau masak tambahlah sikit garlic. Setengah orang tu dia rendam garlic dalam madu. Kita oleh house pun ada madu. Tuan-tuan boleh ambil potong, keluarkan garlic tu, bersihkan, simpan dalam madu. Mungkin sebulan, 2 bulan dia akan menyerap madu tu, akan menyerap ke dalam garlic. Ambillah satu hari 4 butir, 4 ulas ke apa nama dia tu, kita boleh makan Lime juice, selain ada vitamin C, ada juga bagus untuk meningkatkan HDL. Kita ada apa lagi, bawang. Kalau kita masak bawang tu, dia bagus, dia merupakan prebiotik. Selain tu dia dapat menurunkan dapat menurunkan kolesterol. Okey, kita tengok gambar raja sebelah pun lebih kurang sama juga olive oil lagi sekali, lentil ke kacang lebih kurang ke kacang biasa. Lentil dengan nut tu berbeza. Bean pun dengan nut berbeza. Bean ni kadang kita ada kacang hijau, kacang apa lagi, kacang kuda, kacang macam-macam kacang ada kita whole grain, high fiber fruit, fatty fish Yang ini semua adalah yang dapat menurunkan. Sebab tu kalau kita makan macam saya buat intermittent fasting kita buat daripada 8 malam lah sekali makan. Kita makan semula dalam pukul 12 tengah hari. Jadi makan 12 tengah hari tu mungkin kita ambil beras perang, kita ada sayur hijau. Sayur tu pula tu kita potong tu banyak bawang, banyak garlic tu pun dah cantik. Lepas
Lepas tu dalam tu mungkin ada ikan sikit, ada protein, ada daging, ada apa, ada ayam, ada ikan. Itu pun dah cukup untuk memberikan fatty fish ataupun protein yang ada banyak lemak kat situ, lemak yang bagus. Lepas tu mungkin kita ambil sikit buah. Betul, kalau sarapan bagi orang yang nak 8 malam 8 pagi boleh bersarapan dengan mungkin 1 keping 2 keping roti, campur sikit dengan minyak zaitun. Kalau dekat Syria sebagai contoh, orang ambil roti ni dia cecah dengan minyak zaitun, dia makan je. Kita tak mampu, kita mungkin bolehlah kita buat telur kan, telur dadar dan sebagainya, letak sikit minyak, pecahkan telur, lepas tu letak dekat dalam dalam roti, kita letaklah sikit mungkin garam, jangan terlalu banyak, untuk rasa je. Lepas tu kita dah boleh makan pun dah cantik. Itu breakfast lah. Kalau tak breakfast macam saya makan tengah hari terus, kita buat macam itulah. Nasi ada, nasi perang, nasi parboiled rice. Lepas tu ada sayur, ada sikit protein, lepas tu ada sikit buah. Kalau lapar, ambil lagi portion yang sama. Lepas tu malam nanti pukul 6, pukul 7 makan lagi. In between boleh makan kacang, kita boleh makan nut, kita boleh makan buah. Kalau tuan-tuan mengamalkan benda-benda macam ni 4 bulan, insya-Allah turun kolesterol, blood pressure turun dan juga gula pun turun. Lama-lama doktor kata tak payah makan ubat lagi dah. Sebab semua dah normal. Ni biasa saya dengar. Saya bukan cakap bohong, biasa saya dengar. Okey, terima kasih pada apa lagi kita tengok lagi sekali. Siapa lagi kawan-kawan baru kita yang baru masuk ni? Muhammad Sarifuddin, Waalaikumsalam. Rafizah, Razlan, ejen tadi dia tanya, ada tak ejen? Sugiwati Yusof, Waalaikumsalam. Rani Ibrahim, saya ambil 1 sudu minyak zaitun setiap pagi. Bila buang air kecil nampak berminyak. Oh, ini bukan. Dia keluar pada najis je. Dia kalau katakan buang air kecil, dia kena buat pemeriksaan air kencing ni. Dia agak pelik sikit. Tanya dia keluar pada najis ataupun tahi dia, bukan pada kencing kita. Sarina Khairuddin, saya amalkan minyak zaitun, minyak kelapa dara, minyak habatus sauda dan minyak kelapa merah. Alhamdulillah kolesterol turun daripada 5.6 kepada 4. Tu dah cukup dah puan. Kena, kalau dah 4 ni saya harap dia tak turun lagi lah. Mungkin salah satu tu boleh dikurangkan, dikurangkan dos dia seperti tu. Kalau nak ambil pampan ni kena kurangkan dos lah. Takut dia turun sangat. Tu saya kata tadi, kalau kolesterol turun rendah sangat tak bagus untuk tubuh. Salawah Sarif, Assalamualaikum doktor, saya ejen Afiat, Pasir Gudang. Okey. Susirianti, saya boleh post dia. Rohani Husin. Minyak yang sesuai untuk menggoreng. Minyak apa yang sesuai untuk menggoreng? Saya nak beritahu. Untuk menggoreng ni, hanya yang sesuai adalah minyak kelapa dan juga minyak sawit. Cara mudah nak cari menggoreng adalah minyak kelapa dan juga minyak sawit. Minyak zaitun boleh tak menggoreng? Boleh. Tetapi masalahnya apa? Masalahnya terutama yang extra virgin olive oil, terutamanya dia mengandungi terlalu tinggi antioksidan. Kalau daripada yang olive house tu memang tinggi antioksidan. Bila dipanaskan, sebab tu dia pun tak boleh terdedah kepada cahaya matahari itu terlalu lama. Apatah lagi kita masak dengan api yang panas, dia akan menurunkan tahap antioksidan. Jadi bila kita beli mahal, kita nak antioksidan, jadi kita goreng dia dah turun. Jadi buat apa kan, rugi. Kalau nak beli, nak menggoreng, elok ambil minyak kelapa ataupun minyak sawit. Bagus bagus. Kalau yang minyak tadi pun minyak sawit merah pun dia banyak antioksidan, dia banyak karotenoid, yang karotin ataupun vitamin A, pro vitamin A. Jadi kalau kita masak ni pun terlalu tinggi sangat untuk menggoreng, saya rasa bukan tak boleh tetapi rugilah banyak dia punya antioksidan semua. Dia akan, sebab saya sensitif sangat kepada kepada haba ni. Jadi kalau nak buat sebagai contoh, buat menumis sikit haba sikit ataupun campur terus ke dalam masakan sayur-sayuran pun dah okey. Jangan kita menggoreng, sebab kita menggoreng ni menggunakan haba yang banyak. Boleh faham kenapa tidak menggunakan minyak zaitun terutamanya extra virgin ketika menggoreng. Jadi saya harap puan-puan faham. Kalau tak faham minta buat pertanyaan lagi, saya terangkan sekali. Zahra Hamad, salam doktor, boleh ke amalkan minyak
empat beradik. Sebab tu saya cakap tadi, kalau nak amalkan empat beradik ni, tadi kita ada apa? Kata minyak zaitun, minyak kelapa dara, minyak apa? Minyak sawit merah dan juga batu sauda. Jangan terlalu banyak. Kalau saya ambil amal satu saja. Yang lain saya ambil sesekali macam itu. Ataupun saya ambil sekarang ni saya ambil sebagai contoh minyak zaitun dengan batu sauda. Minyak kelapa dara saya tak ambil selalu. Sesekali je kalau saya gunakan tenaga yang lebih, saya nak perlukan. Sebab mengikut recommendation AHA, American Health Association, dia kata lebih kurang 10% saja. Maksud dia tak boleh banyak sangat. Sebab apa? Kalau terlalu banyak, kita pula tu jenis orang yang tak bekerja kuat, duduk je, kerja berduduk saja, saya bimbang, dia akan menyebabkan penyimpanan semula. Dia tidak membakar, dia akan simpan balik. Itu tak bagus. Bukan 10%, 15% okey. Maksudnya kalau kita ambil 1 sudu, 2 sudu sehingga 4 hingga 6 sudu, saya rasa masih okey lagi. Jangan terlalu banyak. Kalau kita ambil minyak zaitun, 2 sudu pun kita dah boleh skip breakfast sebab dia kalori dia dah lebih kurang sama. Jadi sebab tu janganlah kita ambil minyak-minyak ni lepas tu kita hentam pula dengan roti canai, teh tarik. Macam mana kita nak sihat kan? Jadi kalau nak memang kena cara dia, barulah kita akan dapat sihat kesihatan insya-Allah. Okey, Ani Fitri, Waalaikumsalam. Ji Shanti, Waalaikumsalam. Ani Fitri, kolesterol dah normal. Tak ambil tepung dan gula gandum. Memang bagus. Itu antara salah satu cara lah. Okey. Sarina Khairuddin. Okey, baik dah tadi. Nur Rahmi Idris, siap. Okey, yang ni daripada Ceras, ejen daripada Ceras. Ani Fitri, okey. Betul, kalau nak ambil minyak ni, kalau kita buat IF, dia dah macam kita buat diet intermittent fasting campur dengan keto. Ketogenik ni dia mengambil hanya sedikit saja karbohidrat dalam pemakanan dia. Dia lebih kurang dalam 10%. Maksud dia ambil sikit dalam 20 gram karbohidrat. Karbohidrat ni nasi, sayur, buah, itu semua karbohidrat. Jadi dia mengambil sikit saja. Jadi dia ambil banyak lemak. Sama ada lemak tu daripada bentuk susu ke, dalam bentuk daging ke, dalam bentuk minyak ke. Tapi karbohidrat tak boleh. Sebab tu kalau nak buat macam tu, jangan ambil nasi satu pinggan. Lepas tu ambil pula tu roti canai. Lepas tu letak gula, letak teh tarik. Jadi dia bukan ketogenik lagi dah. Dia dah hantar cacah marba pula diet macam itu. Okey, Hasuria Hashim, untuk stabilkan hormon bagaimana doktor? Stabilkan hormon tu boleh juga kita ambil pengambilan pemakanan yang kita panggil Quranic superfood yang saya sebut selalu. Makan makanan yang disebut dalam Al-Quran tu dia membantu. Yang penting juga adalah exercise. Sebab exercise ni bukan nak turunkan berat badan, tetapi juga dia akan menyeimbangkan hormon dalam tubuh kita. Sebab tu orang yang bereksersis ni dia lebih ceria. Sebab tu banyak kajian orang yang tak exercise ni dia akan mengalami masalah kemurungan, kesedihan, tetapi orang yang exercise ni dia lebih ceria. Okey, seterusnya, slide yang seterusnya. Lagi 5 minit. Jadi kita pergi kepada kajian saintifik, iaitu saya buka satu jurnal, dia ada nama dia kajian ni extra virgin olive oil, polyphenol promote cholesterol efflux and improve HDL functionality. Kalau tengok sebelah kanan pun pelbagai kajian berkaitan dengan minyak zaitun. Jadi minyak zaitun ni antara yang terbaik lah. Antara yang terbaik untuk kita. Jadi untuk menurunkan kolesterol, memang minyak zaitun. Kalau dulu saya takut kolesterol meningkat sebab minyak zaitun, rupanya tak betul. Minyak zaitun ni akan menurunkan kolesterol. Saya dah explain tadi. Seterusnya. Sebab apa? Sebab minyak zaitun ni dia mengandungi apa? Pertama sekali dia mengandungi triglyceride. Triglyceride yang disebut tadilah, dia ada oleic acid. Oleic acid ni sehingga berapa? 83%.
Linolenic acid ada sikit, palmitic acid yang banyak pada minyak sawit. Ada sedikit stearic acid, saturated fat daripada haiwan pun ada sedikit. Linolenic acid pun ada sikit. Yang itu dalam minyak macam omega 3 tadi kan, saya sebut tadi kan, pun ada. Tetapi kebanyakannya ada oleic acid. Okey, sterol. Sterol dia ada apa? Dia ada sterol. Sterol ni bagus. Sebab apa? Sterol terutama daripada tumbuh-tumbuhan kita panggil phytosterol. Phytosterol ni apabila kita ambil, dia akan compete untuk penyerapan dengan sterol daripada haiwan. Contoh dia, kita ambil lagi merah, kita ambil minyak zaitun sekali. Jadi bila nak absorb tu, dia hanya satu enzim saja yang akan membantu dia akan masuk ke dalam, lebih kurang macam satu pintu lah kan. Jadi dua-dua nak masuk. Jadi dia bila nak masuk tu, polisterol tu daripada minyak zaitun dia akan masuk dulu dan dia akan meninggalkan sterol daripada haiwan. Jadi dengan ni dia akan mengurangkan penyerapan sterol daripada haiwan. Ini sangat bagus untuk menurunkan kolesterol. Dan saya nak sebut sikit dia ada apa yang kita sebut sebagai tocopherol. Tocopherol tu adalah vitamin E, tocopherol, alpha tocopherol, vitamin E, tapi taklah terlalu banyak sangat. Dia sebut sebagai food dose. Bagus kalau kita amalkan setiap hari, memang dia akan meningkatkan vitamin E dalam tubuh. Tetapi kalau kita tak makan tu, kita makan sesekali, kemungkinan tidak mencukupi. Boleh ambil vitamin E daripada suplemen. Saya juga ambil sebelum sarapan tu, memang saya akan ambil vitamin E dan juga minyak zaitun. Sebab kulit saya ni memang jadi sensitif. Dia cepat, kalau katakan gatal ke apa, cepat dia meninggalkan bekas. Jadi antaranya saya nak kurangkan tu, saya akan ambil vitamin E, minyak zaitun dan juga vitamin C. Dia sangat membantulah. Kalau tak, memang teruk kulit saya ni. Lepas tu kita ada polifenol. Polifenol, apa yang ada kat polifenol? Saya nak sebut, kita ada oleupirin, kita ada hydroxytyrosol. Itu antara dua yang baik. Olecanthal pun bagus. Olecanthal ni yang menyebabkan dia rasa pahit. Sebab tu kalau nak tahu sama ada antioksidan dia yang daripada polifenol ni banyak ke tak banyak, dia pahit rasa dia. Sebab tu kalau di Spain, dia ada seorang yang orang cakap tu mengawal mutu minyak tu. Sama ada minyak ni bagus tak bagus, dia ada seorang. Dia akan seperti kita ke sini lah, kita ada seorang yang nak tengok sama ada kopi ni bagus tak bagus kan, dia ada seorang akan hidup, oh ni macam bagus, lepas tu rasa yang ni dia bagi gaji lebih. Di Spain memang ada orang yang merasa minyak zaitun, oh ni bagus ke tak bagus. Dia ada expert dekat situ, dia tahu bila pahit tu memang tinggi olecanthal, dia memang bagus antioksidan dia. Sebab tu pahit tu memang bagus. Kalau kita kat Malaysia, kalau boleh tak nak pahit kan, kita dah refine, dah tak ada rasa, tapi dah antioksidannya dah rendah kan. Jadi sebab tu yang pahit tu sebenarnya paling tinggi antioksidan dia. Okey, seterusnya. Menarik ni, saya bacakan sikit. Azman Abdullah dia kata, kalau ikan salmon tak ada, ikan patin okey ke? Apa-apa ikan yang berminyak, cuma saya nak sebut, kalau boleh elakkan ikan dalam kolam. Dalam kolam sebab dia adalah makanan dia dedak. Makanan dedak dia pun dalam situ dia menyebabkan stres, meningkatkan omega 6. Sebab tu omega 6 tak boleh terlalu banyak walaupun perlu dalam tubuh kita. Dia punya ratio dia antara 3:1. Maksud dia 3 omega 3, 1 omega 6. Dia tak boleh banyak. Tetapi dalam kolam ni dikatakan mempunyai omega 6 yang tinggi. Sebab ikan pun stres kan duduk dalam tu. Kalau nak cari ikan di luar, di sungai ke, di laut ke, sebab dia kita panggil free range. Dia pergi mencari makanan sendiri. Dia bergerak, jadi pergerakan dia, otot-otot dia pun bagus. Lemak pun lemak yang banyak omega 3. Itu nasihat saya. Lepas tu Salwa Syarif, kalau jantung berdebar, adakah tak ada kolesterol tinggi? Tidak, bukan. Yang ni kita dah sebut sebelum tu kan, dia ada kita panggil dia saluran elektrik dia tu kan. Innovation dia, yang itu yang kita dah sebut pada minggu lepas, minggu sebelum ni.
Farah Syah, Assalamualaikum. Saya kolesterol 85. Oh, tinggi tu. Saya ambil minyak zaitun 1 sudu pagi. Boleh tak saya ambil minyak saca? Saya cadangkan pun tambahlah minyak zaitun. Dos dia 2 pagi, 2 malam. 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Kalau nak tambah fish oil. Okay, Rohani Hussein, boleh tak doktor bagi contoh minyak sawit yang ada di pasaran? Nah, saya gunakan Alif daripada Samdabi. Boleh gunakan Alif lah ataupun daripada Felda. Felda pun ada minyak kan? Apa nama dia minyak daripada Felda tu? Puan Ani kata dah aman minyak zaitun dah lama. Ni kata tukar feral vitamin ni. Okey, Zahra Ahmad, doktor kolesterol 4. Perlukah saya ambil ubat? 4 dah normal puan. Kalau total kolesterol yang paling tinggi yang kita 5.2. Kalau 4 tu dah normal, apa ambil lagi? Nanti dia akan turun. Dia akan turun tak bagus pada tubuh kita. Kita akan kekurangan hormon, kita akan kekurangan vitamin D dan sebagainya. Boleh stop lah saya ingat. 4 ni dah normal. Surya Hashim, saya kolesterol dah turun. Saya dah stop ubat. Betul. Kalau dah turun ikan kolam tak bagus. Saya dah sebut tadi. Terima kasih Puan Ran. Surya Hashim, kolesterol 6.14, turun kepada 4.8. Ini memang dah berhentilah ubat ni. Jaga pemakanan. Cuma cek setiap 4 bulan ataupun 6 bulan untuk kolesterol, untuk memastikan dia masih lagi stabil. Okey, seterusnya dan terakhir, slide yang terakhir. Yang terakhir saya sebut tentang cara meningkatkan sistem daya tahan dan juga untuk menurunkan kolesterol. Jadi kolesterol ni bukan saja pemakanan. Yang pemakanan ni adalah yang poin yang kedua. Saya sebut dari sekali, cara untuk menurunkan kolesterol dan juga meningkatkan sistem daya tahan. Pertama sekali menjaga pemakanan dengan menjarakkan waktu makan dan puasa. Jadi kena banyak berpuasa. Umur 50 tahun ni, Isnin Khamis ataupun tak mampu, kita buatlah diet intermittent fasting, kurangkan makan, banyakkan minum air. Lepas tu kita makan makanan yang berkhasiat yang kita sebut sebagai Quranic food. Minum air yang secukupnya, tidur dan rehat mencukupi, aktiviti fizikal yang sesuai. Jangan kita streskan tubuh kita. Kalau kita mampu berjalan, berjalan. Kalau kita mampu berlari, kita buat berlari. Kalau kita boleh naik atas bukit, naik atas bukit. Jangan kita compete dengan orang tetapi compete dengan diri sendiri. Okey, semalam kita dapat berjalan 10 meter. Hari ni kita berjalan 20 meter. Macam itu je. Jangan terlalu sangat. Nanti stamina kita tak ada, kita boleh collapse, kita boleh pitam, kita boleh pengsan ataupun meninggal dunia. Bahaya. Banyak yang berlaku. Kawal stres dengan baik. Ini pun membantu menurunkan kolesterol dan juga mengambil suplemen yang diperlukan. Kalau pun rasa perlu suplemen, vitamin E sebagai contoh, dapat menurunkan kolesterol, ambil vitamin E sebagai contohlah kalau perlu. Kalau katakan dah normal, tak payahlah ambil. Jadi inilah antara cara-cara untuk menurunkan kolesterol. Bagi mereka yang ada penyakit, contoh diabetes, hypertension, kena kawal supaya dia tidak terlalu tinggi sebab dia akan mengganggu sistem hormon kita. Dan juga kalau yang merokok tu kena berhentilah. Merokok, minum arak ni antaranya lah, saya hanya sebut saja. Yang ni dah kena berhenti. Jadi saya rasa cukup untuk perkongsian kita. Kalau tuan-tuan rasa penerangan saya tak jelas, memerlukan lagi orang cakap tu penjelasan, tuan-tuan boleh WhatsApp saya 019-702-2391 ataupun boleh komen kat situ untuk perkongsian atau ulang sekali lagi dan sebagainya. Jadi saya rasa sekarang dah pukul 10.04. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang bersama saya pada malam ini. Saya mengharapkan supaya penjelasan saya berkaitan dengan minyak zaitun ni yang mana dapat membantu jantung ni jelas dan yang penting yakin dan amalkan. 4 bulan insya-Allah dia akan turun dengan cakapnya dengan baik. Nampak perubahan dia. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.